Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan sekalian, sesuatu di luar daripada apa yang kita jangka. Setelah berakhir 6 pilihan negeri, kita menjangka tidak ada pilihan raya dalam tempoh terdekat. Namun Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu di luar apa yang kita fikir. Datang pula pilihan raya di Parlimen Pulai dan Simpang Jeram. Yang kebetulan sewaktu 6 negeri ada pilihan raya, Johor tak ada pilihan negeri. Seolah-olah peristiwa ini nak lihat tentang gelombang kebangkitan Perikatan Nasional di 6 negeri turut dirasai oleh Johor dalam pilihan raya kecil nanti. Lebih menarik, selepas pilihan raya Simpang Renggam, Simpang Jeram, akan ada satu lagi pilihan kecil juga di Simpang Pelangai, Pahang. Harap-harap dua persimpangan ini akan menoktahkan Barisan Nasional di MPS di Malaysia. Tuan-tuan sekalian, pencapaian luar biasa dalam pilihan raya ke-14, bermula pilihan ke-14, menyaksikan bagaimana UMNO Barisan Nasional telah hilang pengaruhnya, kekuatannya, sehingga dia hanya tinggal 2 negeri pada waktu itu, Pahang dengan Perlis. Selain daripada itu, semua negeri-negeri telah dipimpin bukan oleh Barisan Nasional. Datang pilihan umum ke-15, kita menyaksikan bagaimana Barisan Nasional terus kecundang, ditolak oleh rakyat. Dan baru-baru ini bila mari pilihan raya 6 negeri, kita menyaksikan bagaimana pencapaian yang dicapai oleh tokoh-tokoh besar kita, termasuk juga oleh Barisan Nasional. Sebagai contoh, dan pilihan negeri baru-baru ini, PAS mendapat 82.7% sokongan rakyat. UMNO hanya 17.6%. Sebagai perbandingan, kita ada 6 menteri besar dan ketua menteri dalam pilihan baru-baru ini. Di Kelantan, Yang Berhormat Datuk Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan, dalam pilihan ke-14 dia mendapat majoriti 8,352 undi. Pilihan ke-15 baru ini dapat undi 12,811 undi. Di Terengganu, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Samsuri, pilihan ke-14 dapat majoriti 6,028 undi. Baru-baru ini dapat 17,295 undi. Menteri Besar Kedah, Panglima Perang, pilihan ke-14 Kedah, Yang Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Sanusi dapat 2,455 majoriti. Baru-baru ini dapat 16,050 majoriti. Sebagai perbandingan, Ketua Menteri Pulau Pinang, pilihan ke-14 dapat 7,808 undi. Pilihan baru ini didapat 7,116 undi. Makin merosot. Di Selangor, pilihan ke-14 Menteri Selangor dapat 11,374 undi. Pilihan baru-baru ini Menteri Besar Selangor hanya dapat 5,185 undi. Negeri Sembilan, pilihan ke-14 Menteri Besar dapat 3,413 undi. Baru-baru dapat 2,660 undi.
Saya bawa ini perbandingan. 3 menteri besar di bawah Perikatan Nasional mendapat lonjakan yang sangat luar biasa. Ini mencerminkan keyakinan rakyat kepada Perikatan Nasional untuk mengambil alih menerajui kerajaan sama ada negeri ataupun persekutuan. Dan ini penting. Bermakna bahawa bukan saja UMNO Barisan Nasional, PS juga sebenarnya berada pada tahap yang makin merudum. Sebab itu pilihan raya kecil, Jonjeram dan Parlimen Pulai ini sangat penting. Untuk kita di Johor ini, kalau sekiranya kita berjaya, insya-Allah menang di Simpan Jeram ini, kita akan menamatkan Parti Amanah daripada Johor yang hanya ada satu saja calon. Boleh tak? Gelombang ini jangan berhenti. Kita perlu teruskan. Selepas Johor, insya-Allah akan pergi ke Pahang daripada kecil. Dan selepas itu, insya-Allah kita akan menyaksikan bagaimana kerajaan persekutuan juga sudah tidak boleh hidup dengan tenang, tak boleh tidur dengan nyenyak. Insya-Allah perubahan tidak mustahil akan berlaku di peringkat persekutuan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, ada satu nota. Saya minta tuan sekalian tunggu sebab ujung majlis nanti kita ada majlis pelancaran jentera pilihan raya oleh pengarah pilihan raya kita. Dan saya harapkan insya-Allah penting dalam konteks ini saya lihat UMNO apa yang pernah digambarkan oleh Tun Razak satu masa bila berlaku tragedi 13 Mei 1969. Terbentuknya Perikatan Nasional pada waktu, Barisan Nasional pada waktu itu. Tun Razak dengan Siusa Agung datang bincang dengan Dato' Asri, minta supaya PAS dibubarkan dan PAS menyertai UMNO dan menyertai Barisan Nasional. Karena dia melihat perlunya orang Melayu berada atas satu parti, satu wadah. Ya. Tun Razak minta. Tapi dalam pertemuan tersebut, Dato' Asri menjelaskan pendirian PAS, kita tidak akan bubar PAS. Dan ini disokong oleh Siswa Agung UMNO pada masa itu, Tan Sri Jaafar Albar. Bahawa kalau apa-apa berlaku pada UMNO, sekurang-kurangnya orang Melayu ada satu lagi parti tempat mereka bergantung, iaitu parti PAS. Ini berlaku tahun 70-an. Pada waktu UMNO tengah kuat, UMNO tengah gagah menguasai hampir 2/3 majoriti hampir semua negeri. Pada waktu itu telah timbul satu pandangan kebimbangan. Kalau apa-apa berlaku pada UMNO, orang Melayu nak cari parti mana? Kita bersetuju PAS menyertai Barisan Nasional. Dan kita sebahagian pada kerajaan dalam Barisan Nasional. Tapi kita tidak bubar. Sebab kita tak tahu masa depan parti-parti politik. Seluruh dunia menyaksikan bagaimana kekuatan parti politik dia akan naik, dia akan menurun. Ya, LDP di Jepun sebagai contoh. Golkar di Indonesia. Dan banyak parti-parti utama satu masa hebat. Sampai masa dia merudum, dia jatuh. Faktor jatuh macam-macam. Ya. Ada faktor kerana berlakunya penyelewengan dalam parti tersebut. Rasuah, salah guna kuasa. Hingga rakyat jadi bosan dengan parti yang memerintah. Dan ini yang berlaku pada UMNO Barisan Nasional. Ya. Sebab itu kita lihat dalam selepas Pelaya ke-14, mood perubahan ini bergerak kepada PAS bersama dengan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional. Bukan mudah untuk PAS menang. Kita bina di tubuh Sambah 51. PAS mengalami jatuh bangun. Kita pernah hilang deposit, hilang negeri Kelantan, hampir hilang Terengganu. Kita menang dan kita jatuh. Kita naik dan kita turun. Tetapi ada 3 asas yang menyebabkan kekuatan yang ada pada PAS. Yang pertama, ahli yang ikhlas berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tidak ada, ahli kita tidak dibayar upah. Tuan-tuan bekerja dalam pilihan raya, tuan-tuan tak akan dibayar upah. Dalam kempen ceramah malam ni, tuan-tuan dilancarkan derma, tuan-tuan diminta derma. Supaya kita rasa bahawa perjuangan ini hak kita bersama.
Bukan hak untuk menaik mana-mana tokoh, mengkayakan mana-mana tokoh. Tapi kita kena rasa duduk nyati rakyat. Sebab kita parti yang susah. Kita bina ahli kita ke seluruh rakyat. Mari kita bina bersama negara kita. Kita perlu hala tuju yang jelas, matlamat yang jelas. Kemana kita nak bawa negara kita, negeri kita. Pemimpin sangat penting. An-nas ala dini mulukihim. Kerana rakyat akan ikut corak hidup pemimpin. Bila pemimpin berbohong, maka pegawai-pegawai, maka jentera-jentera, ahli akan ikut corak hidup pemimpin. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan ikut corak hidup pemimpin. Dalam bahasa Cina, simpulan bahasa Cina disebut, ikan akan rosak daripada kepalanya. Ya, sebab tu orang beli ikan, dia tengok kepala, dia tak tengok ekor. Ya, tengok insang dia elok tak elok, tengok mata dia macam mana. Ya, sebab itu penting. Dalam proses membina keyakinan inilah, maka kita perlu memastikan ahli kita bekerja ikhlas dalam perjuangan. Yang kedua, istiqamah dan sabar di atas mena dan ujian. Perjuangan ini bukan mudah. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Kalau perjuangan yang kau bawa ni yang Muhammad mudah, senang untuk menang. Mudah untuk menang. Ramai ikut kamu wahai Muhammad. Akan tapi dia susah, dia sukar. Halangannya banyak, mehnahnya banyak, tribulasinya banyak. Pas nak sampai sokongan hari ini, berapa ramai ratusan di penjara, diseksa. Ada yang mati dalam perjuangan. Abdul Samad Gol di Kelantan balik ceramah pilihan raya. Sampai rumah buka kereta kena kapak bungkus terbelah dua kepala. Pas mengalami pengalaman ini yang sangat panjang. Kita istiqamah, sabar. Allah Ta'ala suruh kita sabar. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Balas keburukan dengan kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu lakukan kerosakan di muka bumi. Ya? Jangan. Allah Ta'ala larang. Buat baiklah kamu, kata Allah, kepada makhluk Allah sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Bukan sebagaimana musuh buat baik pada kamu. Kita melatih ahli kita. Perjuangan parti kena sabar dan istiqamah. Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita sabar. Lebih penting pada takwa. Takwa penting. Sabar lagi penting pada takwa. Kerana itu Allah Ta'ala sebut takwa, sabar dulu daripada takwa. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hei orang beriman, sabarlah kamu. Sungguh-sungguh kamu kena sabar. Dan jagalah penjuru masing-masing, tempat masing-masing, posisi masing-masing. Dan bertakwalah kepada Allah. Takwa duk nombor 4. Dalam ayat lain Allah sebut wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan dirikan semayang. Kita bukan mudah. Kita tahu dalam perjuangan ini kita perlu banyak sabar. Rakan-rakan kita daripada UMNO, dia bukan musuh kita. Kita kena faham siapa musuh, siapa yang kita nak ajak bersama. Dalam perjuangan ini, kita nak kurangkan musuh, nak ramaikan sahabat. Tapi kita boleh terima musuh yang bersekongkol dengan orang lain yang memberikan serangan ataupun bahaya kepada kita. Sebab itu Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah, Nabi mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi di Madinah. Ada perjanjian Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa di Madinah. Tetapi bila Yahudi mula sepakat dengan musyrikin Mekah untuk menyerang Nabi, barulah Islam, Nabi membatalkan perjanjian. Selagi mana mereka patuh perjanjian, kita akan patuh perjanjian. Sebab itu pas dalam wafakat politik, sejak mula kita masuk pilihan raya 15 kali, pas bertanding sendirian hanya 2 kali saja. 13 kali kita bersama rakan-rakan komponen kita. Sebab itu pas dalam wafakat politik, kita tak pernah khianat kepada rakan politik kita. Menjelang pilihan ke-15,
kita nak meneguhkan kekuatan penyatuan ummah. Naik turun 3 tahun kita usaha supaya orang Melayu dapat duduk bersama dalam satu komponen muafakat politik. PAS, Bersatu dan UMNO. 3 tahun kita naik turun. Bila mana UMNO mula rasa kuat, setelah banyak pilihan kecil, PAS turun membantu UMNO. UMNO menang satu demi satu pilihan kecil hingga dia mula rasa kuat semula, rasa gah semula. Akhir dia lupa bahawa dia menang bukan kerana kekuatan yang ada pada dia. Sebab itu kita nak ukur kawan ni, jangan ukur waktu senang, ukur waktu kita susah. Siapa sahabat waktu kita susah? BN hilang pilihan ke-14. 14 parti komponen semua keluar meninggalkan Barisan Nasional. Yang tinggal dalam Barisan Nasional UMNO, MIC, MCA. Ya. Pada waktu itu. Tapi bila UMNO dah mula rasa kuat, tiba-tiba ditukar Menteri Besar Johor daripada Bersatu kepada UMNO. Ingat tak? Kemudian dia bergerak ke Melaka, ditukar Ketua Menteri Melaka daripada Bersatu kepada UMNO. Kemudian dia pergi ke Perak, buat undi tak percaya pada Peja, turun ganti dengan UMNO. Di peringkat persekutuan, walaupun duduk bersama dalam kerajaan, tiba-tiba dia boleh tarik sokongan pada Tan Sri Mahyudin. Ya. 15 orang, 12 orang tarik sokongan, menyebabkan Tan Sri Mahyudin jatuh. Tapi besar, jiwa besar Tan Sri Mahyudin menghadap Tuanku Agong, beritahu dia seorang letak jawatan, setuju menggantikan Datuk Seri Ismail Sabri daripada UMNO. Tuan-tuan bayangkan yang menumbangkan dia UMNO, tiba-tiba Tan Sri Mahyudin boleh setuju calonkan UMNO jadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Ni jiwa besar kita nak tengok negara kita stabil, politik kita harmoni. Biar seorang saja turun, kabinet kekal, tukar Perdana Menteri. Kalau kira dendam, kalau kira iri hati, kalau kira sakit hati, UMNO yang menarik sokongan menyebabkan ditumbang. Takkan dilantik UMNO semula. Ini jiwa besar. Sebab tu bila kita hadapi pilihan ke-15, kita beritahu rakan kita bersatu, PAS tidak akan khianat pada Bersatu. Mari kita lawan UMNO Barisan Nasional, mari kita lawan PH. InsyaAllah kita akan dapat keberkatan sokongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, menyedari kekuatan yang ada pada kita, kita bersama dengan rakyat. Sebab rakyat nak tengok satu perubahan kepimpinan yang jelas hala tujunya. Ekonominya, ke mana hala tuju ekonomi, bukan hanya formula demi formula. Ya. Kena clear apa hala tujunya. Bila nilai duit kita merudum, apa langkah yang perlu diambil supaya nilai duit kita dapat stabil semula. Dalam keadaan ekonomi rakyat yang susah, penyelesaiannya bukan hanya kedai-kedai yang jual dengan harga murah. Ya, rahmah. Jualan rahmah. Tuan-tuan sekalian, kerajaan bukan hanya wujudkan 2-3 kedai yang murah. Itu bukan kerja kerajaan. Ya. Kerajaan, tanggungjawab kerajaan memastikan semua barangan murah, bukan 1-2 kedai murah. Betul tak? Kalau 1-2 kedai murah, bagi Salah Maidin je. Maidin buat keputusan, semua rangkaian dia jual murah. Tapi ini bukan tugas kerajaan. Dan saya kritik bila zaman Barisan Nasional, pada waktu itu, diwujudkan kedai YMDB. Kedai harga murah. Rakyat nak semua barangan murah supaya penduduk di pendalaman yang jauh pada bandar turut merasai harga yang sama. Hari ini kita berdepan dengan masalah ketidakstabilan harga. Jurang antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Kerana sistem kabotaj yang ada. Satu negara, 2 harga. Semenanjung harga lain, Sabah Sarawak harga lain. Sepatutnya satu negara hanya ada satu harga saja. Kita melihat perlunya sistem disemak balik, diteliti semula supaya rakyat tidak terbeban. Rakyat Sabah, rakyat Malaysia, rakyat Sarawak, rakyat Malaysia. Kenapa Semenanjung harga murah, tiba-tiba Sabah Sarawak harga mahal? Puncanya kerana sistem kabotaj yang ada. Kita perlu semak balik, teliti semula supaya satu negara hanya ada satu harga dan rakyat dapat merasai nikmat harga yang sama seluruh negara.
Sebab tu kita melihat cabaran kita sekarang ni ialah bukan hanya menukar sistem, menukar orang, tapi kita kena tukar sistem tersebut. Saya sering kali sebut macam kita naik bas. Ya. Jangan tengok bas tu cantik, cantik saja. Jangan tengok bas tu baru ke buruk saja. Tapi tuan-tuan kena tengok juga driver bas tu gila ke tak gila. Ya. Betul ke tak betul driver bas tersebut. Bas yang baru sekalipun, kalau driver tak betul, tuan-tuan tak selamat sebagai penumpang dalam bas tersebut. Sebab itu bagi kita, kita balik refer apa yang dipandu oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab kita ada Tuhan. Ya. Dalam mentadbir, kita ada Tuhan kita. Kenapa generasi awal tu berjaya? Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa generasi awal tu berjaya? Kata Nabi, naja awalu hazil ummah bil yaqin wa zuhdi. Generasi awal tu berjaya, pertama mereka yakin. Yakin. Sebab itu gelombang rakyat bersama PN ni betul-betul dibina atas keyakinan rakyat kepada Perikatan Nasional. Betul tak? Betul. Kerana keyakinan. Dulu PAS ditolak. Cuba takut-takutkan pengundi bukan Melayu dengan gelombang hijau. Saya beritahu rakan-rakan saya Cina, India dan masyarakat bukan Melayu, tak perlu bimbang takut dengan gelombang hijau. Kita merintah Kelantan 35 tahun. Patung Buddha yang paling besar di Kelantan. Agama tidak diganggu-gugat. Kehidupan masyarakat harmoni. Tuan-tuan tengok di sana. PAS memerintah dengan single party, dengan satu parti majoriti 2/3. Tapi yang kita buat peraturan, undang-undang, kehidupan bermasyarakat mencerminkan pada kita, mereka yakin. Ya. Sebab tu baru-baru ni kita menyaksikan bagaimana Allah susun. Terengganu kosong. Perlis 1. Kelantan 2. Kedah 3. Lepas ni Johor lah pula. Boleh tak? Ini keyakinan. Ya. Sebab itu kata Nabi, umat dulu dia berjaya sebab mereka yakin. Sebab itu kita sekarang tampilkan tokoh kita, calon kita ni, calon yang diyakini. Sebab dulu kalau sebut PAS ni, calon PAS, ustaz-ustaz. Ni profesional, pakar, perubat pakar bedah. Ya. Yang bukan saja PAS, semua parti berebut nak dapat dia. Ya. Kita tampilkan tokoh macam ni nak tunjuk pada tuan-tuan sekalian. PAS bukan hanya parti pondok. PAS bukan hanya parti yang ada tempat-tempat orang miskin, nelayan, petani saja. Tapi bersama kita ada tokoh-tokoh profesional, pegawai kerajaan, tokoh-tokoh korporat, ahli-ahli akademik, termasuk tokoh-tokoh sukan. Ini Sanusi pandai dia cari. Ya. Dua-dua main bola. Ya. Hari ini kita meninggal, ya, ayah kepada Badul. Ya. Mudah-mudahan Allah cermatkan roh beliau. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata kerana zuhud dengan dunia. Jangan tamak. Manusia ni tuan-tuan, bila tamak dia akan punah. Ketamakan mesti dihalang, mesti disekat. Ya. Sebab itu kita hidup dalam keadaan yang sederhana cukup. Bila kita hidup luar kemampuan, dia akan mula melakukan rasuah. Dia akan mula menyeleweng. Dia akan mula gila kuasa. Dia akan tamak pada kuasa. Dia akan mula zalim pada orang ramai. Dia akan mula bertindak di luar batas-batas. Kenapa? Kerana ketamakan. Ketamakan pada harta, ketamakan pada pangkat kebesaran, ketamakan pada cara hidup. Allah Subhanahu wa taala suruh kita hidup sederhana. Ya. Oleh kerana itu kita ketengahkan polisi kita. Polisi kita terasnya apa dia? Pertama, keadilan. Kepada Islam, Melayu atau bukan Melayu, sebab dia rakyat Malaysia. Saya beritahu rakan-rakan banyak kali, banyak tempat. Yang menentukan bangsa bukan pilihan kita. Cina tak minta lahirkan Cina, Allah mentakdirkan dia jadi Cina. India tak minta lahir sebagai India, Allah mentakdirkan dia India. Ini Saudara Bala Subramaniam, pengurusi Dewan Himpunan Penyokong Kompas. Dia bukan minta lahirkan India, Tuhan buat di India. Bangsa bukan pilihan kita. Ya. Saya tidak minta lahirkan Melayu. Ini tokoh-tokoh kita tidak minta. Siapa? Allah menentukan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang jadikan kamu, hai manusia, laki-laki dan wanita. Kami yang jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah yang menjadikan. Sesungguhnya semula-mula kamu si Allah ialah yang paling bertakwa. Untuk apa? Lita'arafu. Allah kata untuk kenal mengenal. Itu saja. Sebab itu setiap bangsa sayang bangsa dia. Orang Melayu akan sayang bangsa Melayu. Orang Cina akan sayang bangsa Cina. Orang India akan sayang bangsa dia. Nabi pun sebut, anal Arab uhibbul Arab. Aku ni orang Arab dan aku sayang bangsa Arab. Tidak salah kita sayang bangsa sendiri, tapi jangan buat zalim pada bangsa lain. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kamu benci pada satu kaum, kamu tidak adil pada kaum tersebut. Berlaku adillah. Sebab tu bila kita menang di Kelantan, di Kedah, di Terengganu, kerajaan negeri bagi peruntukan sama rata antara pihak kerajaan atau pembangkang. Bagi peruntukan sama, tuan-tuan. Di Kedah bagi peruntukan sama kepada pembangkang. Di Kelantan diumumkan oleh Menteri Besar peruntukan sama. Di Terengganu pun saya dipahamkan sama. Ya. Ya. Tak tahu duit dah bagi mana, pembangkang tak ada. Ya. Ya. Kita bagi. Tiba-tiba di kerajaan persekutuan, ahli-ahli parlimen kita langsung 1 sen pun tak dapat peruntukan. Bercakap kita nak bina menegakkan keadilan. Ya. Tapi peruntukan tak dapat. Di Pahang, walaupun titah tuanku dalam Dewan Negeri Pembukaan Penggal minta peruntukan kepada adu-adu pemakan diberi sama rata, kita dah lama merdeka. Fahamlah, negara demokrasi, rakyat dah buat pilihan. Tapi mereka tetap tidak bagi sama sebagaimana wakil-wakil rakyat daripada kerajaan. Sebab tu kita perlu tukar kerajaan ini. Kita kena ambil alih supaya kita menegakkan keadilan pada semua, insya-Allah. Dan sekarang ada satu hukuman minta alih kenderaan. Hilux SU 7281E. Hilux tu SU 7281E. 5 minit lagi tak alih, kita angkat. Ya, amal kita ready. Ya. Jadi akhirnya tuan sekalian, saya melihat perlunya pilihan raya kali ini sama di peringkat Parlimen Pulai ataupun Dun Simpang Jeram. Ya. Perlu kita hantar satu isyarat. Johor bersama-sama dengan negeri-negeri lain bergerak ke arah perubahan bagi menangkan Perikatan Nasional. Jangan kita tunjuk perbezaan. Jangan kita tak bersama dengan gelombang perubahan rakyat. Nanti kita akan ketinggalan. Bila gelombang perubahan sedang berlaku, kita mesti bersama dengan gelombang perubahan tersebut. InsyaAllah, akhirnya saya nak pesan pada petugas-petugas parti. Tuan-tuan sekalian, pertama jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menang kerana Allah tolong. Bukan kederak kita, bukan tenaga kita, bukan kuat kita. Tanpa pertolongan Allah tak mungkin kita berjaya. Kita berjaya setelah kita berusaha, kita ikhtiar, kita minta doa pada Allah. Ada orang tanya pasal apa Pah berjaya dapat sokongan besar. Tuan-tuan, malam ni saya nak beritahu rahsia dia. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, selepas pilihan umum, tiap-tiap malam mereka bermunajat, tak pernah putus setiap malam sampai pilihan raya akan datang. Tiap-tiap malam sembahyang hajat tak pernah putus. Ya. Ini kekuatan yang kita kena jaga. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita pilihan raya bukan nak balah dengan siapa-siapa. Bukan nak musuh dengan siapa-siapa. Tapi nak tarik sokongan. Saya jumpa rakan-rakan saya daripada UMNO di Johor. Ya. InsyaAllah, kali ini mereka beritahu kami, saya Ustaz, saya nak kekal di UMNO cuma undi pada Perikatan Nasional. Saya kata, okey, cukup. Ya. Tak payah masuk PAS pun tak apa, tapi undi kepada Perikatan Nasional. Biasa begitulah. Ya, payah juga nak masuk PAS terus. Ya, dia kena menung 3 minggu dulu. Ya. InsyaAllah dia tengok kepimpinan, dia tengok corak kepimpinan, dia tengok keyakinan,
Tidak mustahil tuan-tuan. Johor satu masa jadi pusat UMNO, tempat lahir negeri UMNO. Tidak mustahil Johor juga akan menjadi pusat kebangkitan Perikatan Nasional di selatan, insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya dan semua supaya kita tidak buat sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jaga amalan masing-masing. Jaga amalan masing-masing. Ya, jangan tinggal sedekah setiap hari. Jangan tinggal Quran dan jangan tinggal selawat pada Nabi SAW. Bahawa kita hanya hamba, kita berusaha, kita mohon kepada Allah agar Allah beri kemenangan kepada kita. Saya penuh yakin dan percaya dengan kehadiran yang ramai malam ini dan penyertaan melalui online pun juga begitu ramai. Saya yakin insya-Allah dua-dua pilihan raya ni, Parlimen Pulai dan si penjeram ini, insya-Allah kita akan nobatkan kemenangan pada 19 bulan nanti, insya-Allah. Dan kita harapkan sekali lagi kita akan berkumpul di sini untuk meraihkan kemenangan kita nanti, insya-Allah. Takbir, takbir, takbir. Perikatan, perikatan, perikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.